Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak meneruskan kembali sesi rawatan kita. Sesi rawatan kita daripada modul metrik iaitu bertajuk RP27 bertajuk doa dan RP28 bertajuk tingkah laku kompulsif. Kita tengok doa. Ini doa ini adalah doa yang digunakan. Ini adalah doa yang digunakan dalam setiap sesi 12 langkah. Ia akan dibaca pada akhir sesi sambil berpeluk-pelukan. Kalau zaman PKP, kita cuma berdiri tegak je sambil baca doa. Ramai-ramai. Okey, doanya bunyi macam gini. Tuhan, berikan aku ketenangan untuk menerima perkara-perkara yang aku tidak boleh ubah. Keberanian untuk mengubah sesuatu yang aku mampu ubah dan kebijaksanaan untuk mengenali perbezaannya. Okey. Jadi di sini maksud doa kita tengok daripada secara umum je. Doa tu yang pertama ketenangan. Jadi kita kena tenang menerima perkara yang kita lepas tu. Kita tak boleh nak Allah aku dulu jahat lagi ni. Tak boleh. Kita kena tenang untuk kita terima ke apa hak lepas dah, biarlah. Kita jahat ke, kita uduh ke, kita perangai uduh ke, kita tak comel ke, kita ada pernah buat kesilapan ke. Jadi kita tenang. Sebab Tuhan Maha Pengampun, ingat molek. Jadi yang kedua adalah keberanian. Dan ni kita kena berani melangkah untuk ubah benda hak di hadapan tu. Kita langkah tu, kita jangan langkah ke jalan yang lama. Ikut untuk langkah landasan baru. Okeylah. Okey. Itu keberanian dan juga yang ketiga adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ni kita tahu dah ke dulu kita pernah buat jahat, kita pernah ngisak. Jadi di situ boleh kita tahu dah lah, kita tak ngisak dah, kita tak giat dah. Apa lagi nak ngisak? Kita tahu dah ke ngisak tu masalah. Bukan masalah kita seorang, habis orang masalah. Pak kerja, rumah, keluarga, apa semua jadi masalah. Okay, di situ adalah kita tengok maksud doa itu secara umum lah. Apakah maksud kata-kata tersebut tadilah? Memberi ketenangan. Kita kena terima dengan tenang pada. Kita kena berani untuk mengubah masa hadapan kita dan juga kita kena bijak mengatur langkah ataupun kita nak kenali baik dan buruk ataupun yang positif negatif. Itu maksud. Yang kedua, bagaimanakah anda boleh mengetahui maksudnya walaupun anda tidak kuat berpegangan agama. Jadi, doa ini adalah umum yang dibaca oleh setiap orang walaupun orang bukan Muslim. Sebab mungkin dalam setiap 12 langkah, mungkin antara bangsa dia baca kuasa putih. Tak apalah. Jadi kita tahu maksud dia. Walaupun kita tak kuat agama tak apa. Sebab doa ini dia datang dengan bahasa Malaysia, bukan bahasa Arab. Okay. Yang ketiga, apakah bahagian dalam kehidupan anda yang tidak mampu diubah? Okay. Dalam kehidupan kita yang tidak mampu ubah banyaklah. Sejarah silam, perangai lama. Apa lagi? Apa dalam kehidupan kita? Kejadian yang kita pernah buat, kita pernah drakor kemuk. Kita tak nak ubah dah, benda tu tak terjadi dah. Jadi apakah yang telah anda ubah? Apa awak ubah pada mereka baru? Awak telah berhenti menagih, awak berjaya mengekalkan kepulihan, awak berjaya mencari pekerjaan, membina rumah tangga yang baru, cari pekerjaan baru, duduk tempat baru. Itu awak ubah dah tu. Jadi bila awak ubah tu, bina hobi baru, berkawan dengan kawan-kawan di kelompok suka bantu yang baru. Okey. Jadi apa yang awak ubah tu betul dah tu. Jadi perjalanannya betul dah. Okey. Nombor 5, apakah bahagian kehidupan anda yang memerlukan perubahan? Dan 5 memerlukan perubahan buat masa sekarang ini adalah kita nak kuatkan semangat daripada batin ni, daripada dalam emosi spiritual ni, nak kuatkan semangat untuk nak mencari satu kaedah untuk mengekalkan kepulihan. Gitu je. Tak ada masalah pun. Jadi, bila awak cari satu benda, satu poin untuk awak nak mengekalkan kepulihan, di situ awak akan boleh. Bila awak niat satu, okey,
Perkara yang paling penting, mengekalkan kepulehan. Daripada mengekalkan kepulehan, awak boleh pecah pada tajuk-tajuk kecil. Kena ada pekerjaan, kena ada tempat tinggal, kena ada, mungkin ada, kita berkahwin, nak ada sokongan daripada isteri, daripada keluarga, sokongan daripada jiran-jiran. Itu antara tu tajuk kecil. Jadi nak jaga hubungan dengan masyarakat, komuniti, jiran-jiran ni semua, awak memerlukan perubahan lah. Awak kena ubahlah diri dulu. Kalau selagi awak tak ubah diri, awak tak jadi. Okey, itu adalah daripada doa. Okey, untuk tingkah laku kompulsif. Tingkah laku kompulsif. Kebanyakan orang yang bergantung kepada dadah menyertai rawatan hanya untuk menghentikan ketagihan terhadap dadah tersebut. Mereka tidak berhasrat untuk mengubah hidup mereka secara menyeluruh. Apabila mereka memasuki proses rawatan, mereka diberitahu bahawa kepulihan memerlukan perubahan dalam gaya hidup. Semua aspek. Perubahan gaya hidup memerlukan seorang itu mengawal kembali kehidupan mereka. Jadi orang yang bergantung pada dadah, betul lah, kaki-kaki penagih ni, pertama sekali dia masuk rawatan, dia nak bertingisak. Jadi kalau setakat awak bertingisak saja, awak tak ubah hidup awak, mana dipanggil sak budaya ataupun sak culture penagih tu, awak masih amal ilmu yang sama, awak tidak akan kekal lama dalam kepulihan. Jadi di sini, apa yang dimaksudkan di sini ialah bila kita masuk proses pemulihan, kita kena ubah habis dari segi kehidupan, dari segi persahabatan, dari segi pekerjaan, latihan, kawan-kawan, apa lagi? Banyak lagi yang awak boleh tanggungjawab, disiplin, semua awak kena ubah. Jadi di sini bila awak ubah semua gaya hidup, bukannya nak suruh daripada awak pakai seluar-jing, awak pakai selekdor itu. Tapi kalau awak nak ubah macam tu, bagus juga. Tapi kalaulah awak kalaulah awak setakat daripada pakai seluar-jing, yang koyak tu, awak pakai seluar-jing yang comel lah, tak koyak. Okey dah, itu ada perubahan dah tu. Pakaian kemas, baju berkola, rambut pendek. Misal kita trim sikit. Jadi di situ kita memerlukan perubahan. Jadi bila awak boleh berjaya buat itu, dan awak juga mempunyai pekerjaan, dan di situlah mungkin pengekalan kepulihan tu boleh berjaya dengan lebih lama masa. Dalam cara apa, soalan nombor 1, dalam cara apa hidup anda tidak terkawal sebelum menyertai program rawatan? Tidak terkawal bila kita terlibat dengan dadah dan ketagih. Kalau terlibat dengan dadah saja, kadang-kadang kita boleh kawal. Tapi bila ketagihan dah mengawal kita hidup kita tidak terkawal dari segi makan pun tak terkawal, kehidupan bangun tidur bila pukul berapa tak tahu, semaya bedok kerja dok, cara nak minta duit dengan orang tua. Itu antara kehidupan yang tidak terkawal lah. Di sini adakah anda menyedari bahawa tingkah laku luar biasa dalam aktiviti berikut? Awak bekerja sepanjang masa. Awak kena ingat ni, bila awak kerja sepanjang masa, pagi sampai pukul 5 kerja, balik kerja sama kerja pula. Jadi orang akan tengok pelik. Budak ni tak letih ke? Cahdah saat ni kali. Gitu noyaknya. Pandangan orang. Pada hakikatnya, mungkin yang besar benda tu berlaku. Yang kedua adalah menyalahguna ubat yang diberikan doktor. Doktor makan ubat, suruh makan 2 butir setiap 12 jam. Kita makan 12 butir setiap 2 jam. Tu menyalah guna ubat yang diberikan oleh doktor. Yang ketiga, menggunakan dadah lain yang tidak dibenarkan. Kita berhenti dadah, contoh yang kita berhenti ambil methamphetamine, pikuda ataupun syabu, tapi kita masih minum ketum, kita masih ambil ubat batuk. Jadi nak tak nak kita akan terpaksa bergantung kepada dadah tak ni. Dadah yang kedua saat ni, ketum dengan ubat batuk. Yang ketiga, minum banyak kopi atau soda yang berkafein. Kadang-kadang soda dengan kafein ni dia boleh melekakan kita. Jadi bila dia boleh melekakan kita,
Bila kita makin minum, makin sedap. Makin minum makin sedap. Satu masa dia akan menjadi ketoskop perut. Dah terlampau banyak dah kita minum. Okey. Yang ketiga adalah merokok. Okey, merokok ni ya, sebab merokok ni memang susah lah. Sebab dadah nak berhenti pun susah. Rokok apalah lagi nak berhenti, magilah susah. Jadi merokok kita cuba kurangkan daripada 2 bungkus sehari kepada sebungkus sehari. Daripada sebungkus sehari kepada separuh kotak sehari. Ataupun elak daripada beli bungkus, beli batang-batang. Okey, cuba untuk berjimat. Sebab daripada duit rokok ni banyak kita beli jimat sebenarnya. Okey, yang seterusnya adalah makan makanan yang tiada kandungan gula. Makan makanan yang tinggi kandungan gula. Yang suka makan benda manis. Sebab kadang-kadang makan benda manis ni juga dia sedap dan ia melekatkan. Jadi situ ini adalah kita kena ingat dan kita kena berwaspada bahawa aku ni kuat atas makan benda manis. Sebab ia akan menjadi kekecil manis, akan memudaratkan tubuh. Itu dia panggil tingkah laku kompulsif. Satu tingkah laku yang boleh memudaratkan tubuh kita. Makan okey, bersenang cara berlebihan. Okey, patah balik kerja pergi gym. Malam gym pula. Malam pergi main badminton pula. Kerana kadang-kadang kita sebenarnya dengan tenaga yang dibekalkan oleh Allah SWT untuk satu hari, kalau kita exercise kuat dah, kita akan letih. Kita kalau betul hari ni kita exercise, esok kita tak boleh nak exercise dah. Kita kena tidur dah, nak rehat dah. Okey. Yang seterusnya adalah melakukan onani yang berlebihan. Yang ni orang lelaki tahulah. Sebab bila memerlukan keseronokan ataupun kesedapan, jadi ini adalah satu cara. Okay. Saya tak nak terang melanjut lah. Mungkin anda sudah tahulah. Dan juga berjudi. Berjudi adalah juga salah satu tingkah laku kompulsif. Sebab berjudi pun dia boleh menjadi ketagih. Dan juga tempat atau bond judi tu, tempat orang judi tu, dia tidak terlepas daripada ada yang memiliki dada. Kadang-kadang duit habis, tagai dengan pekuda kau, tagai dengan syabu kau, jadi gitu. Dan sebab judi sampai 3-4 hari tak balik, tak tidur. Bila judi tak tidur, inilah jadi. Jadi memerlukan satu penyegar. Jadi penyegar yang paling mudah adalah pekuda. Member sebelah ada pekuda, minta dulu sikit. Kita sebenarnya tak menagih, tapi kita pergi judi. Tapi bila kita sedut pekuda tu, kita jadi segar. Bila segar, masa tu boleh mari, pak kita kena. Okey. Boros berbelanja. Ni adalah satu tingkah laku kompulsif lah. Tak tahu nak jimat duit. Sebab kita dalam proses kepulihan, kita kena sebaik-baiknya kita bekerja dan simpanlah duit, buat simpanan lah. Sebabnya daripada sini kita mungkin satu masa kita nak pakai duit. Jadi kita tak kira ada duit belanja juga belanja. Kita bukannya daripada golongan kaya. Macam golongan kaya tak apalah. Tak kisahlah mungkin dia duit tak payah. Okey, dia pakai kad ke apa tu. Okey itu. Okey, apakah perubahan yang anda cuba lakukan setakat ini? Perubahan yang cuba lakukan setakat ini ialah hidup secara rutin biasa. Bangun pagi bekerja, pergi kerja pagi. Bangun pagi saat bekerja, sampai tempat kerja sarapan. Tengah hari makan tengah hari, balik kerja petang, rehat, keluar bersenang sekejap. Lepas tu rehat tengok TV dan tidur. Esok ke rutin sama. Okey. Adakah anda biasa dengan ayat ini? Saya berhenti merokok dan saya menggunakan dadah. Ini adalah sukar. Satu hari saya mengalah dan menghisap rokok. Perasaan saya sangat teruk kerana mengalah. Akhirnya saya menggunakan dadah kembali. Ini adalah corak tingkah laku ataupun corak tindakan yang dikenali sebagai sindrom pelanggaran abstinen. Sekali anda melanggarnya dalam kepulihan, akan menyebabkan mudah relapse. Okey, Dia berhenti dah rokok. Okey, dia berhenti dah rokok. Lepas tu lama tu dia hisap rokok balik. Dia kata janji tak hisap rokok dah. Disebabkan rokok sebatas tu, dia hisap baris balik. Bila hisap baris, jadi pelanggaran abstinen tu, itu pelanggaran kekal kepulihan. Abstinen tu masuk
kekalkan kepulihan. Apakah anda mempunyai cerita yang sama pada masa lalu? Apakah kejadian membuatkan anda relax? Relax biasanya cerita ni tidak semestinya cerita yang sama, tapi seakan-akan adalah janji dengan bini, taklid dengan bini, tak sesak rokok dah. Nak tak sebetisat ada, tak sesak rokok dah. Lai sak rokok. Lepas tu duk roasting ni. Lagu mana taklid aku jatuh kodok. Jatuh. Munduk main jatuh kodok, serabut perut. Tak ada. Mudah je cara. Okey. Adakah anda cerita yang mungkin cerita tidak sama, tapi penamatnya adalah samalah. Jadi kejadian yang membuatkan anda relax ialah kadang-kadang disebabkan terlepas cakap ataupun janji pada seseorang yang tidak dapat ditunaikan. Okay. Apakah perubahan terbesar dari gaya hidup yang anda lakukan dalam proses kepulihan? Perubahan terbesar ialah berhenti menagih, jagakan kepulihan. Sekarang ada sokongan keluarga, ada pekerjaan, ada tempat tinggal, kesihatan baik, dan juga ada duit simpanan. Okay, itu. Adakah anda selesa untuk berubah? Ya, memang kita selesa lah untuk berubah. Adakah anda mengelak untuk rasa tidak selesa dengan tingkah laku kompulsif yang lain? Jika benar, apakah tingkah laku tersebut? Biasanya tingkah laku adalah berkawan sampai tak ada kata teringat rumah lah. Bila keluar berkawan teringat sampai teringat. Itu adalah tingkah laku kompulsif. Masih adakah yang anda ingin ubah? Masih. Jadi perubahan, apakah itu? Perkara yang ingin diubah adalah perubahan tingkah laku. Dari segi emosi kita kena jaga, dari segi fikiran. Okay. Relapse dan seks. Okay. Seperti penyalahgunaan dadah yang lain, seks berisiko tinggi juga dikenali oleh proses pencetus. Okay. Seks berisiko tinggi termasuk seks dengan orang lain, seks tanpa perlindungan dan melacur untuk mendapatkan dadah. Itu adalah tingkah laku kompulsif lah. Pencetus mendorong kepada fikiran melakukan seks. Fikiran terhadap seks membawa kepada keghairahan dan tindakan. Kebanyakan orang, seks berisiko tinggi sering dikaitkan dengan penggunaan dadah dan relax. Jadi seks berisiko tinggi ni bila dia mari satu perasaan no kepada seks, jadi kita takut kita kalah, maka kita pun ambil dadah. Itu yang mudah yang cerita. Jadi untuk kekanya kita ni tak kalah lah. Dalam pertarungan kita tak kalah. Okay. Apakah pencetus kepada penggunaan dadah? Seks lah. Seks berisiko tinggi lah. Bila kita nak pada sesuatu, kita kuat. Jadi apakah pencetus kepada seks berisiko tinggi? Tak ada benda lain dah. Dadah lah. Apakah anda pernah mengalami relapse apabila seks menjadi pencetus kepada? Dia cerita ni, relapse ni kadang-kadang disebabkan kegagalan seksual dia panggil. Kita dengan isteri kita, kegagalan seksual, kita akan memberontak. Masa tu mungkin akan jadi ke relapse. Okay. Pencegahan, apabila anda berwaspada kepada perkara-perkara menyebabkan pencetus, anda boleh mengambil langkah untuk mencegah relapse. Okay. Terdapat beberapa cadangan yang anda boleh lakukan untuk mengelak relapse. Okay. Yang pertama, cegah pendedahan kepada pencetus. Jauhkan diri anda daripada orang, tempat, aktiviti, barang dengan penggunaan dadah. Jauh. Lari lalu. Daripada duduk main dekat-dekat, kita lari. Yang kedua, hentikan fikiran yang membawa kepada relax. Okay. Banyak teknik yang boleh dilakukan untuk melaksanakan perkara ini. Beberapa contoh untuk menghentikan fikiran seperti ini. Yang pertama, relaksasi. Tarik nafas. Kita duduk tegak, tarik nafas. Tahan, lepas slow-slow. Tarik ke hidung, tahan, lepas ke mulut. Tarik pelan-pelan, bilang 1, 10. Lepas. Buat selama banyak 3 kali. Jika tidak relax, tidak hilang lagi fikiran membawa kepada relax, buat lagi 3 kali. Okey. Merentap, pakai gelang getah di pergelangan tangan. Setiap kali anda berfikir untuk menggunakan dadah dan cuba tarik gelang getah dan lepaskan sambil berkatakan tidak dalam hati ataupun sambil memikirkan perkara lain. Kita tukar terus topik. Kalau kita duduk relax, kita tarik. Tak, bila aduh tu, kita tengok benda lain. Ingat benda lain. Kereta aku kena basuh lah. Motor aku kena servis lah. Tayar motor aku tadi angin kurang lah. Ingat. Tukar daripada tajuk kita ingat tadi. Okey, yang seterusnya adalah gambarkan switch tutup terbuka on off ataupun divisualisasi lah.
Di dalam fikiran anda, hentikan fikiran dengan menggunakan dan menutup switch. Bila kita duduk berborak-borak tentang dadah, contohnya, tiba-tiba black out, api mapu. Bila api mapu, perkara pertama kita tak ingat dah kepada dadah tadi. Kita ingat, nak cari api. Ada lampu mana lampu? Jadi kelang kabut. Jadi masa tu kita tak ingat. Itu adalah satu cara. Yang seterusnya adalah jadualkan masa anda. Serutakan hari anda dan isikan masa lapang dengan aktiviti. Okay. Anda boleh bersenam melakukan kerja sukarela atau habiskan masa dengan kawan-kawan yang tidak menggunakan dadah. Okey. Itulah. Seterusnya adalah ubah rutin harian anda. Pergi bercuti. Bila awak dah hari serabut ke apa, dia akan tanda-tanda amaran relax bertimbul dah masa tu. Awak ubah rutin harian, pergi bercuti, menonton wayang dengan keluarga, ataupun pergi perjumpaan sokong bantu pada hari tersebut, ataupun program 12 langkah pada hari kita serabut perut tu. Pada masa yang biasanya anda melakukan perkara lain. Biasa kita buat benda lain, kita pergi benda ni. Keluar bercuti tempat yang kita suka nak cari orang. Okay. Apakah perkara lain yang anda boleh lakukan untuk mencegah relax? Mencegah relax adalah elak daripada berkawan dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan elak daripada bukan duit banyak. Elak daripada berdekatan dengan dadah. Okey. Apakah rancangan anda pada masa hadapan bila anda sedar anda berada dalam situasi relax? Jadi bila anda pada masa hadapan, kita elak daripada kawan yang pernah kita berkawan semasa menggunakan dadah, elak pada toke. Itu cara itu adalah lebih selamat lah. Itu sahaja daripada RP tingkah laku kompulsif, dan itu sahajalah hari ini. Dan saya mengharaplah klien-klien boleh ambillah apa-apa isi-isi yang positif daripada sesi hari ini. Sekian, terima kasih.